Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Negaraku Berzikir Anjuran Biro Keagamaan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Mata Gadong dan Masjid Rashidah Salatul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung malam tadi bertempat di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Program disikan dengan bacaan zikir ratib al-atas diikuti dengan tazkirah khas bertajuk Ku Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, disampaikan oleh Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MOIB. Program bertujuan sebagai platform untuk mengumpulkan masyarakat Islam khususnya golongan belia serta orang ramai untuk sama-sama berzikir bagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ke arah merealisasikan gagasan Brunei Negara Zikir serta bagi menghidupkan bulan Sya'ban dengan bacaan Al-Quran, zikir dan selawat sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 peringkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB berlangsung kemarin di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Bacaan khatam dipimpin oleh Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Hamiduddin dan doa khatam dan tahlil dibacakan oleh Awang Nasir Saufi bin Hassan, penolong pegawai agama di Jabatan Arah Agama ABDB. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Akademi Usahawan Wanita Brunei AWE mengadakan majlis tamat pengajian bagi kohort kedua akademi berkenaan. Akademi tersebut dibiayai oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dan diselenggarakan oleh Darussalam Enterprise Day. Majlis tersebut merupakan sebahagian daripada aktiviti Festival MSME Brunei yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Bredex Jerudong. Penyampaian anugerah terbaik AWE disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan DER. Manakala sijil disampaikan oleh Puan Yang Terutama Karen M.K. Leland, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam, dan Daniel Leong, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif LKEB dan DER. 3 perniagaan teratas masing-masing menerima $3,000 dalam pembiayaan benih. Program AWE menyediakan peluang kepada usahawan wanita tempatan untuk mengakses sumber, membina komuniti dan menyokong satu sama lain melalui pertukaran maklumat dan pengalaman. Program 6 bulan itu terbuka kepada usahawan wanita di negara ini berumur antara 18 hingga 40 tahun yang berada di peringkat awal memulakan dan menjalankan perniagaan serta mempunyai latar belakang atau latihan perniagaan yang terhad. Program-program yang berkesan bukan sahaja mampu membentuk akhlak banduan bahkan menjana growth mindset atau pertumbuhan fikiran dengan mengubah pola pemikiran banduan dan tahanan ke arah pembangunan dan jati diri. Justru adalah sangat penting dalam memastikan peranan utama Jabatan Penjara dalam mengawal, memulihkan banduan-banduan termasuk tahanan dan seterusnya bertanggungjawab menyediakan program pemulihan strategik, berkualiti dan teratur. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berucap demikian pada majlis sempena memperingati penubuhan Jabatan Penjara ke-69 tahun.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman berkata, Jabatan Penjara secara berterusan melaksanakan beberapa program seperti kerohanian, program kaunseling, program pemulihan fizikal termasuk program latihan kemahiran vokasional sebagai usaha memberi para bantuan kemahiran dalam bantu mereka mempersiapkan diri apabila bebas nanti untuk mencari sebarang pekerjaan yang bersesuaian. Sokongan daripada ahli keluarga dan masyarakat adalah sangat penting dalam membantu golongan ini untuk mengukuhkan jati diri, termasuk memberikan pekerjaan atau menyokong perniagaan mereka sebagai sumber pendapatan yang berdaya tahan dan memberikan bimbingan serta motivasi agar tidak terpengaruh semula untuk melakukan kesalahan, mengambil kira ini adalah satu faktor utama menyumbang kepada residivisme. Sejak penubuhannya pada 1 Mac 1954 hingga kini, Jabatan Penjara berusaha untuk mempelbagaikan beberapa perkembangan dan kemajuan antaranya dari segi peningkatan organisasi dan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan berpengalaman. Jabatan Penjara akan mantapkan lagi program pemulihan yang sedia ada dan mencari peluang serta pendekatan baharu dalam memperkasa program pemulihan yang diberikan. Orang ramai kini dialu-alukan menderma melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak yatim sehingga 17 Jun 2023. Majlis Pelancaran SMS Brunei Prihatin untuk tabung berkenaan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkhidmatan SMS berkenaan dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Radio Televisyen Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kutipan derma SMS yang sedang berlangsung selama 3 bulan itu, orang ramai boleh menderma melalui perkhidmatan SMS dengan menaip yatim tanpa jarak, diikuti jumlah derma 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 dan hantar ke 38111 bagi pelanggan DST dan Progresif, dan bagi pelanggan Imagine hantar ke 39999. Jemput para hadirin sekalian untuk sama-sama menghadiri dan hadirin sekalian. Juga diselajurkan penyerahan derma berjumlah RM226,058 hasil kutipan SMS Brunei Prihatin dikumpulkan tahun lalu daripada syarikat-syarikat telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, RM205,518 hasil kutipan dari pelanggan DST dan sumbangan pegawai dan kaki tangan DST. Manakala hasil kutipan SMS dari pelanggan Progresif Sendirian Berhad RM20,000 dan Imagine Sendirian Berhad berjaya mengumpulkan RM540. Semua jumlah kutipan akan disumbangkan sepenuhnya kepada tabung berkenaan. Dan berjumlah RM540. Umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dari segi rohani, antaranya mempertingkatkan amal ibadah seperti memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir, beriktikaf dan qiyamul lail menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak. Khutbah Jumaat kemarin menekankan menjelangnya bulan Ramadan, umat Islam perlu mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadah puasa seperti hukum puasa dan adab-adabnya. Bagi sesiapa yang masih belum mengqada puasa Ramadan pada tahun lepas, maka eloklah mengambil kesempatan mengqadanya pada bulan Sya'ban ini agar terlepas dari membayar fidyah. Fidyah berarti bayaran denda kerana tidak berpuasa Ramadan dengan sebab-sebab tertentu atau kerana melambat-lambatkan mengqada puasa Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Oleh itu, jika kita masih mempunyai qada puasa Ramadan yang lalu dan belum ditunaikan, maka tunaikanlah hutang-hutang puasa itu semasa kita masih sihat dan bertenaga sebelum tibanya bulan Ramadan. Menjelang Ramadan yang bakal tiba ini, marilah kita sama-sama membuat persiapan dan persediaan dengan sebaik-baiknya. Isilah ruang dan masa yang ada di bulan Ramadan itu nanti dengan melakukan ibadat dan perkara-perkara yang berkebajikan.
Lebih 400 kg sampah dikumpulkan semasa kempen kebersihan pantai di kawasan pantai Jalan Pengasing di daerah Tutong. Antara yang menyertai kempen Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti tersebut dianjurkan oleh syarikat Brunei LNG Sdn Bhd dengan kerjasama Green Brunei. Juga menyertai Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Kempen seumpamanya bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai untuk mengurangkan sisa yang dibuang ke persekitaran laut, terutamanya sisa plastik. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan Festival Pameran Kediaman kali ke-16 dengan menawarkan pelbagai reka bentuk rumah dan pilihan gaya hidup yang terkini dan terbaik. Festival berlangsung di BIBD Cawangan Kulap. Dengan tema Karah Gaya Hidup Rumah yang Mampan, pameran merupakan sebahagian daripada inisiatif BIBD di bawah rangka kerja Mampan BIBD dan sokongan bagi matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pelancaran festival disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Festival diadakan sehingga 19 Mac ini. Juga diadakan pameran panel solar bagi rumah-rumah kediaman yang diketengahkan oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan demonstrasi kelengkapan cekap tenaga. Juga menyertai beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, ABCI dan BIBD SID. Pameran Kesihatan Mental 2023 sempena penganjuran Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 kini sedang berlangsung sehingga 19 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 20 petak pameran disediakan melibatkan penyertaan daripada beberapa buah kementerian dan agensi. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang, kecuali hari Jumaat akan ditutup pada pukul 12 tengah hari dan disambung semula pukul 2 petang. Manakala pada hari Sabtu dibuka pada pukul 12 tengah hari. Juga diadakan kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan hari ini bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Persatuan Pendidikan Khas Fitrah petang kemarin mengadakan majlis membaca tahlil dan doa kesyukuran. Majlis bertujuan bagi mengenang jasa ahli-ahli yang telah kembali ke rahmatullah. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada juara pencipta logo Persatuan Pendidikan Fitrah dan meraihkan seorang ahli persatuan yang telah memeluk agama Islam. Menjelangnya bulan Ramadan, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, antaranya kempen membersihkan tanah-tanah perkuburan orang-orang Islam. Aktiviti seumpamanya diungkapkan oleh Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B dengan kerjasama Jerudong Park Medical Center petang kemarin di kawasan tanah perkuburan Islam Jelutong, Kampung Jerudong. Selain menghidupkan kerja gotong royong, aktiviti tersebut bertujuan bagi memperingati dan mengunjungi pusara kaum keluarga yang telah kembali ke rahmatullah. Pelbagai cabaran dihadapi oleh para peserta program Khidmat Bakti Negara PKBN sepanjang berada di kem latihan. Ini kerana PKBN menerapkan pelbagai proses pendidikan dan pendedahan dengan berteraskan konsep Melayu Islam Beraja. Aktiviti-aktiviti yang diungkapkan menekankan pembentukan serta pembinaan jati diri termasuk keberanian, pemedulian, prihatin, interaksi, kerjasama, amanah, percaya dan kesukarelawan. Selepas saja keluar daripada PKBN ini, diri kami sudah berubah kepada yang lebih baik. Antaranya ialah kami sudah pelajari untuk menepati masa dan menepati janji, dan kami sudah pelajari cara untuk bekerjasama dalam sepasukan. Saya merekomenkanlah bakal belia masa depan untuk masuk ke PKBN ini untuk mendisiplinkan diri mereka
Jangan pikir sakit yang kami hadapi, tapi pikir apa yang akan kami perolehi kemudian hari. Banyak yang pengalaman dari sini akan saya bawa keluar. Contohnya macam menjaga masa, sentiasa berdisiplin itulah. Di sini memang banyak cabarannya. Di sini memang tiada istilah ngalihnya orang Brunei. Jadi teruskan dan jangan mudah mengeluh dan jangan mudah putus asa. Mendisiplinkan diri, sentiasa mendengar arahan dan teguran. Terima kasih kepada dua insan yang menggelari ibu bapa, yaitu ibu bapa saya karena sentiasa menyokong, dan juga kepada scout-scout saya yang sentiasa memberikan sokongan. Cabaran-cabarannya amat besar sebab semua cabaran yang saya lakukan itu saya tidak pernah buat selama ini, dan akhirnya saya dapat buat cabaran itu. Sementara itu, ibu bapa dan penjaga pelatih PKBN gembira melihat kejayaan anak-anak mereka menamatkan latihan tersebut. Ini kerana PKBN banyak membantu dan mendidik mereka menjadi insan yang lebih berdisiplin. Beliau semakin yakin diri dan semakin berdisiplin dan berdedikasi. Ribuan terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang telah mendidik, mengajar dan menjaga anak kami sepanjang 110 hari di sini. Jasa semua tak akan kami lupa. Lebih adalah berdisiplin lagi lah. Sering ambil peduli hal keluarga katalah. Yes, ada perubahan. Nampak ketara perubahannya. Jati dirinya berubah. Ya, pandai mendiri. Alhamdulillah. Disiplin daripada segi banyak. Ni dapat belajar more lagi daripada sebelum ni. Dapat menunjukkan yang terbaik lah selepas ni. Arah tepat adik-adiknya dapat jadi contoh untuk anaknya juga. Baiklah. Perubahannya macam sopan santun. Dalam usaha mempromosikan kempen pelancongan domestik, kempen Kenali Negara Kita Ni KNK dibukakan kepada orang ramai semasa festival PMKS yang diadakan selama 4 hari di Dewan Bredex Cerudong. Ia merupakan inisiatif berterusan Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk memudahkan orang ramai membuat persediaan awal bagi mengisi masa lapang bersama keluarga dan rakan sewaktu musim cuti penggal persekolahan pada bulan April ini. Dengan berkunjung ke petak pameran Jabatan Kemajuan Pelancongan, pelbagai maklumat boleh diperoleh mengenai produk dan aktiviti pelancongan domestik yang ditawarkan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan tempatan. Antara penyedia perkhidmatan pelancongan yang menyertai kempen ini, Cerudong Park Country Club, Surya Energy Lab, Labi Coffee Farm, Angkasa Oud Agawood Company, Pony Divers Group dan beberapa hotel di bawah Persatuan Hotel Brunei. Syarikat-syarikat berkenaan mempromosikan pelbagai pakej pelancongan menarik sesuai bagi setiap peringkat umur seperti aktiviti pelancongan berasaskan komuniti, staycation dan banyak lagi. Para ramai juga boleh menyertai aktiviti KNK Mix and Match dan KNK Quiz.